Hai, Assalamualaikum. Hai, nama saya Ana. Saya berumur 27 tahun, dah berkahwin tapi masih lagi belum dikurniakan anak. Dekat sini saya nak ceritakan kisah perjalanan saya untuk conceive, mendapatkan anak. Okey. Saya cuma nak bershare pendapat dengan anda semua, itu sajalah. Sebab kalau anda pun ada pendapat yang lain untuk saya mencuba untuk mendapatkan anak pun, saya rasa bagus jugalah untuk kita share-share kan. Tak salah pun. Okey, sepanjang saya sebenarnya selepas kahwin, saya memang try hard betul-betul nak dapatkan anak. Saya cuba ini, cuba itu. One of the thing yang saya dah pernah cuba ialah buah zuriat. Buah zuriat, entah, saya cuba dalam sebulan dua macam tu. Lepas tu give up. Memang sepanjang dah nak dekat 2 tahun saya kahwin, memang proses give up saya memang jenis cepat give up. So bila kita check asyik negatif je, so kita jadi macam, alah, apa benda aku try macam ni tak boleh, macam tu tak boleh, tak payahlah try. So kita pun rasa macam tak apalah, kalau ada rezeki tu adalah. Sampai dah satu tahap sampai sekarang ni, saya memang dah berserah je kepada Tuhan. Kalau Allah tu nak bagi, Allah bagi. Kalau Allah kata belum lagi, tu belum lah, kan. Okay. So sepanjang saya berkahwin tu, memang saya start daripada kahwin, saya mula untuk ada masalah senggugut yang terlampau teruk. First of all, yang saya dapat detect, saya ada sakit. Lepas tu saya start period saya delaynya lama sangat. Lepas delay lama sangat, dalam 3 bulan tak datang. Lepas tu 3 bulan, 2 bulan, paling lama 2 bulan tak datang. So saya expect macam pregnant, tapi sebenarnya tak pregnant. So pergi check dekat klinik pakar. Dia cakap, dia lepas buat ultrasound tu, dia cakap saya ni ada endometriosis dan cyst. Lepas dengar tu memang koyak lah, jangan cerita lah, saya memang nangis. Sebab bila kita kan TTC, so bila kita dengar benda-benda macam ni, kita jadi lebih koyak. Sebab yelah, aku ni mandul ke? Aku ni memang tak boleh ke macam ni ke? Tapi saya pun macam redha je lah, teruskan makan ubat macam ni pun masih sama juga, masih lagi period delay lah, apalah. Tapi sebenarnya tak ada apa. Lepas tu ada satu benda yang doktor pesan, tapi saya masih lagi tak ikut-ikut. Sampailah ke saat ini, barulah saya rasa macam saya sedar, saya perlu untuk berbuat demikian. So di sini saya nak bagi tahu ke anda semua yang saya adalah pengidap penyakit PCOS, polycystic ovarian syndrome, dan juga endometriosis, iaitu pembengkakan rahim. Di mana bila berlakunya pembengkakan tu, darah beku yang period semua tak keluar tu, dia tak boleh keluar. And then polycystic ovarian syndrome ni pula menyebabkan cyst, blok telur yang dah berkembang, yang dah nak menetas tu, dia tak boleh keluar. So bila dia tak boleh keluar, dia tak dapat bercantum dengan sperma, dia keluar sebagai period. Lepas tu tak boleh keluar pula sebagai period, jadilah endometriosis. Jadi kat sini saya nak bagi tahu kat anda, saya ada 2 penyakit dalam satu masa, dan saya pun berfikir macam manalah saya nak betulkan penyakit ni. First of all, memang saya try ubat doktor, iaitu evening primrose oil. Memang agak bagus. Doktor bagi saya, lepas tu doktor bagi Norestron untuk bagi saya turun darah selepas saya punya rahim tu dah kecut sikit lah. So dekat situ period saya datang banyak, sampai 11 hari datang.
banyak sangat, sebab terlampau banyak darah berkeluar dekat dalam. So lepas dah keluar tu clear, and then period saya jadi pendek pula. Dia punya cycle 28 aja. Okay, lepas tu sebab saya punya normal cycle is 35 like that lah. Sebenarnya saya punya normal 30 lah, tapi disebabkan selepas ni period saya tak teratur, dah jadi 30 je. Okay, so lepas tu saya mula untuk meninggalkan balik berubat ni. And then saya memang ada seorang kawan kenalan yang agak rapat, dan daripada zaman sekolah dulu lah saya kenal. Tapi sekarang dia ni adalah seorang organic person. Macam dia apa-apa pun dia nak benda yang organic. Dan dia ada suggest dekat saya satu vitamin C ni, iaitu Gold C. Gold C, vitamin C, anda boleh try cari. Dia suggest dekat saya, bila ada pembengkakan rahim ke apa ke, untuk senang dan cepat baik, awak amalkan vitamin C yang daripada original AANSA, iaitu ascorbic acid dan salicylic acid lah. Dan saya amalkan Gold C tu, alhamdulillah saya pun bila asma juga, dan juga endometriosis saya pun mula berkurang. Lepas tu saya stop balik. Saya memang tak suka makan ubat sebenarnya. Okay, lepas tu bila saya stop balik, dia datang balik benda tu. And then sekarang bila saya rasa macam geram, kenapa benda ni berkali-kali kan. Lepas tu saya ada baca satu artikel ni kat Google lah. Bukan kat Google, ada seorang biologist. Dia cerita dengan saya, dia share pendapat yang sebenarnya jerawat dekat muka kita, badan kita, hormon kita ni semua terjadi terumbang-ambing ni disebabkan oleh gula yang tinggi. So di situ saya tahulah saya memang bermasalah kat situ, sebab saya pun memang dah ada history of diabetes. So bukan diabetes daripada saya lah, daripada family. So bila dari family, doktor pun banyak kali pernah pesan kat saya. Dia kata turunkan berat badan. So saya pun sekarang ni barulah nak ambil inisiatif untuk menurunkan berat badan dengan cut down sugar. Okay, sebenarnya sugar ni saya perasan sebelum ni saya pernah cuba diet. Memang berat saya daripada 85 kg sampai 59. Memang saya kurus habis disebabkan saya cut down sugar je. Sugar dia ada dekat dalam nasi, dia ada dekat dalamnya air minuman kita, Milo ais ke apa ke. Okay, saya ingat dulu masa tu saya makan chapati, saya memang betul-betul tak makan nasi langsung. Kalau saya makan pun makan mie ke apa ke, macam tu lah, macam yang easy digest. Lepas tu gula memang saya cut down. Saya minum barley kosong, tak ada gula, ataupun barley kurang manis, itu pun sikit je gula dia. Lepas tu alhamdulillah memang berat saya turun. Jerawat ni memang tak ada kat muka saya. Ini baru saya cut down balik ni, baru ada tinggal parut. Kalau tak memang banyak jerawat. Saya pun tak tahu kenapa nak cakap. Sebenarnya masalah bukan pada muka saya, dia pada permakanan saya. Sebab saya ada sejarah dalam diabetes. So memang insulin saya tidak terkawal. So kalau saya tak jaga daripada sekarang, memang masalah tu akan berterusan. So sekarang ni, this is my journey. Okay, kalau anda semua ada masalah yang sama dengan saya, jom kita sama-sama berusaha untuk TTC dengan cut down sugar. So itu sajalah yang saya nak cakap, saya nak cerita, saya nak share hari ni. Saya harap semua wanita-wanita kat luar sana jagalah pemakanan. Jangan jadi macam saya, dah terlambat, dah 2 tahun dah kahwin, dah masa macam tu je, degil sangat nak makan macam-macam. Kita kena berkorban sikit. Itulah pengorbanan yang paling susah sekali ialah turunkan berat badan. Betul tak wahai wanita di luar sana? Okay, so di sini saya nak cakap, kalau yang ada masalah PCOS tu, kita boleh mengandung, kita boleh, percayakan diri anda.
saya pun sebenarnya dulu koyak. Memang saya tak boleh nak terima hakikat yang saya ada penyakit macam tu. Tapi ada beberapa kawan-kawan saya sekeliling family yang tak pernah putus doakan saya. Saya pun jadi kuat lah sikit kan. Suami di sisi pun tak pernah merungut. Saya tak pernah bagi anak lagi walaupun dah 2 tahun. Saya rasa bersyukur lah. So kita jangan patah semangat. Kita lepas tu kawan-kawan kat sekeliling saya nak cerita ni. Dia TTC selama 5 tahun ke 3 tahun, saya tak silap. Saya tak ingat. Kakak dia pula pun sama, penderita PCOS selama 5 tahun TTC. Kalau ajaibnya anda nak tahu, dia memang turunkan berat badan 5 kilo terus lekat. Memang sebab bila dengar cerita macam tu, saya terus jadi yakin. Saya cakap saya memang tak boleh buat apa. Saya memang kena turunkan berat badan, baru saya boleh dapatkan seorang cahaya mata. InsyaAllah kalau Allah berikan rezeki tu lah. So terima kasih.